Okey, baiklah, kita pergi ke lembaran kerja yang keempat. Seperti biasa, tuliskan nama, kelas dan juga tarikh. Okey, masih di tema inquiry dalam sains, unit 1, kemahiran saintifik. Jadi tahap penguasaan lebih tinggi sedikit, iaitu TP3 dan TP4. Okey, terus pada soalan. Okey, tengok jawab soalan berikut berdasarkan jadual di bawah. Jadi soalan ni soalan dalam bentuk petikan dan jadual. Jadi selepas ni nanti kita akan belajar tentang memahami bentuk-bentuk soalan. Jadi soalan yang dalam sini adalah soalan gabungan petikan. Petikan tu yang bawah, yang dekat sini. Okey, jadual di bawah menunjukkan ini petikan, yang ni jadual. Gabungan petikan dan jadual. Okey, jadi dekat sini jadual yang diberi di sini adalah jadual jenis melintang. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, jadual ni dia terbahagi kepada dua. Satu jadual melintang dan satu jadual menegak. Jadual melintang ni macam inilah jadual melintang. Kita akan baca daripada kiri ke kanan. Itu jadual melintang. Manakala jadual menegak kita baca daripada atas ke bawah. Okey, jadi bila kita dapat soalan jenis jadual, sebenarnya soalan jenis jadual ni agak mudah. Kita boleh kenal pasti pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas dengan lebih mudah di dalam jadual ini. Okey, ini mungkin kamu pun dah belajar pada pembelajaran yang tahun sebelum-sebelum ni kan. Okey, pemboleh ubah. Okey, dekat sini macam mana cikgu nak tunjukkan dulu macam mana kita nak membaca jadual. Okey, cara membaca jadual yang salah dia baca macam ini. Masa, minit. Masa 1, 2, 3, 4, 5. Okey, itu cara yang salah. Suhu air 24. Okay. Jadi sebenarnya dalam pembentukan jadual ni kita nak baca untuk memahami, baca untuk memahami. Okey, bukan baca untuk menjawab, baca untuk memahami. Kita caranya ialah masa 1 minit, suhu air 24 darjah Celsius. Okey, yang kecil tu ialah darjah, yang sini Celsius. Okey, kemudian masa 2 minit, suhu air 42 darjah Celsius. Masa 3 minit, suhu airnya 60 darjah Celsius. Bila masa bertambah lagi 4 minit, bertambah selama dipanaskan selama 4 minit, suhu airnya bertambah menjadi 80 darjah Celsius. Okey, itu cara kita memahami maksud jadual. Okey, sekarang dekat jadual ni, bila kita jumpa jadual, perkara pertama kita tulis PM dan PB. Okey, PM tu ialah pemboleh ubah dimanipulasikan, manakala PB ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kalau dekat sini PM ialah di bahagian atas, PM bawah ialah PB. Kita kena tulis. Kamu pun tulis jugalah sama macam ni. Okey, kita kena tuliskan supaya kita mudah nak gunakan bila diperlukan. Bergantung pada soalan. Kita biasakan diri untuk menulis catatan-catatan yang ada dekat penyiasatan yang diberi. Okey, dekat sini PM pemboleh ubah dimanipulasikan ialah masa, minit. Jadi masa dan minit ni yang berubah-ubah. Dia berubah-ubah dan memberi kesan kepada suhu air. Pemboleh ubah bergerak balas ni kesan bila kita ubah-ubah, ataupun kesan bila sesuatu itu berubah. Okey, jadi bila 1 minit, kesannya suhu air akan meningkat sebanyak 24 darjah Celsius. Bila dipanaskan air tersebut selama 2 minit, kesannya menyebabkan suhu air meningkat sebanyak 42 darjah Celsius dan seterusnya. Okey, itu cara kita nak mengenal pasti PM ni, PM atas, biasa dalam jadual yang melintang, atas PM, bawah PB. Kena ingat tu. Okey, seterusnya kita tengok ramalkan. Ramalkan suhu air pada minit ke-5. Okey, bulatkan ramalan, sebab ramalan ni adalah kehendak soalan ataupun KPS, meramal. Jadi meramal ni dia ada terbahagi pada dua, iaitu meramal dalam bentuk nombor ataupun dalam bentuk situasi. Jadi dekat penyiasatan yang diberi ni adalah ramalan dalam bentuk nombor. Okey, dan ada setengah soalan yang dalam bentuk situasi. Contohnya, ramalkan apa yang berlaku kepada bilangan katak selepas 1 minggu. Itu atau apakah ramalkan apa yang berlaku pada sungai setelah
1 minggu apabila tercemar. Tu ramalan. Dia tak menggunakan nombor. Okey. Kalau bagi jadual nombor ni, iaitu ramalan yang menggunakan nombor. Okey, kita tengok ramalkan suhu air pada minit ke-5 ni. Minit ke-5 dekat sini dah diberikan minit ke-5. Apa minit ke-5? Okey, caranya ialah kita tengok gandaannya. Gandaannya macam mana? Dia punya sifat ulangannya. Okey, dekat sini caranya ialah kita tolakkan yang angka besar, tolak yang angka kecil. Jadi 42 tolak dengan 24 kita dapat 18. Jadi bezanya ialah 18 lah di antara 1 ke 2 minit. Okey, kemudian kita tengok dekat sini. Kat sini 60 kita tolakkan dengan 42, jadi bezanya 18. Jadi dah sama 18. Jadi setiap beza ni 18. Ni bezanya 18. Okey, kemudian kita tolak pula dekat sini. Sini suhu data yang dekat sini lah, maklumat di sini 80 kita tolakkan dengan 60, jadi jawapannya lah 20. Okey, jadi berbeza pula tak 18. Kalau dekat sini 18, jadi secara automatik dekat sini kita tambah 18, kita dapat jawapan. Tapi dekat sini dia perbezaannya ialah ni 18 bertambah, ini bezanya 18, ni beza 18, ni 20. Jadi ni apa ramalan kita? Ramalan kita yang angka di sini. Jadi kat sini diulang 2 kali. 18, 20. Jadi sini ialah 20 lah. Jadi baru seimbang punya ulangannya. Ulangan jadi 80 campur dengan 20. Jadi minit ke-5 adalah 100 darjah Celsius. Jadi kat sini kita tulis 100 darjah Celsius. Okey, jawapannya ialah 100 darjah Celsius. Tulis yang ini, darjah Celsius. Dalam kurungan tak payah. 100 darjah dalam angka 100 darjah Celsius. Tapi kena diingatkan, katakanlah bila kamu kira dia berlebih jadi 101 darjah Celsius. Jadi jawapannya apa? Jawapannya tetap 100 darjah Celsius sebab dekat sini ialah suhu air. Suhu air ni dia punya takat didihnya adalah 100 darjah Celsius. Kalau kita dah panaskan lama-lama pun, dia tetap 100 darjah Celsius. Suhu air ni punya takat didih kita panggil sebagai takat didih. Dia tak akan berubah-ubah bila dah sampai 100 darjah Celsius. Itu untuk suhu air. Tapi untuk kiraan ni betul lah. Bila kita tambah 20, ni pun kita tambah 20. Jadi dia seiring. Seiring. 18 diulang 2 kali, 20 pun diulang 2 kali. Itu cara kita beramal menggunakan nombor. Jadi cikgu ulang balik, jawapannya ialah 100 darjah Celsius. Okey, kemudian soalan B. Apakah corak perubahan suhu air dalam tempoh 5 minit? Ni kemahiran berfikir aras tinggi. Apakah corak? Corak perubahan ni dia ada 3 je jawapannya. Sama ada bertambah, berkurang ataupun tiada perubahan. 3 jawapan. Jadi kamu pilih mana? Kita tengok soalannya. Apakah corak perubahan suhu air dalam tempoh 5 minit? Dalam tempoh 5 minit ni, apa corak perubahan suhu air? Kita tengok corak dia. 24, 42, 60, 80, ni 100 tadi kan. Jadi dia bertambah ke, angkanya bertambah ke berkurang? Jadi mestilah bertambah kan. Sebabnya 24, 42, 60, 80 dan 100. Dia menaik. Jadi menaik, jawapannya ialah corak perubahannya ialah bertambah. Tak perlu tulis corak perubahan suhu air dalam tempoh, tak perlu. Terus tulis saja bertambah. Sains tu je mudah. Bertambah. Nanti kalau kamu tulis ayat-ayat panjang-panjang nanti takut silap pula maksudnya. Okey, tulis bertambah. Sebab angka ni menaik. Bertambah. Okey. Soalan seterusnya. Berikan satu inference bagi jawapan kamu di B. Okey, ni soalan berkait. Macam cikgu cerita tadi. Yang tu lembaran yang sebelum ni. Soalan berkait. Jadi bila kamu salah soalan yang B, sebab dia tanya berdasarkan jawapan di B, secara automatik yang sini dia tak akan dinilai, tak akan dilihat, walaupun betul pun tak ada markah, tak dinilai. Jadi kena hati-hati tentang soalan yang berkait refer question. Berikan satu inference sebab
bagi jawapan kamu di B. Kenapa kamu bagi tahu? Soalan kalau dalam bahasa Melayunya, kenapa kamu cakap corak perubahan suhu air ni bertambah? Tapi dalam bahasa sains disebut sebagai inference. Berikan satu inference bagi jawapan kamu di B. Okey. Jadi apa yang kita nak jawab? Inference ni fakta yang logik. Berdasarkan fakta yang logik. Dia ataupun kita panggil dia yang tersirat. Kalau dia pemerhatian dengan inference ni, dia macam adik-beradik. Pemerhatian ni dia tersurat apa yang ada kat sini. Manakala yang inference ni dia tersirat. Dia tak boleh apa yang ada kat sini. Kalau kita ceritakan apa yang ada kat sini, itu nama pemerhatian. Apa tersirat? Tersirat tu kita gunakan fakta-fakta sains. Okey, jadi dekat sini jawapan yang boleh kita gunakan ialah suhu air meningkat kerana, bila ada kerana tu dia menunjukkan sebab. Suhu air meningkat kerana air menerima haba. Okey, cikgu ulang. Betulkan jawapan kamu ataupun tulis jawapan yang betul. Suhu air meningkat kerana air menerima haba. Kita tak nampak pun ada kat sini air menerima haba. Yang kita nampak ialah suhu air meningkat. Itu pemerhatian. Jadi bila ada kerana, itu maksudnya inference. Inference yang tersirat. Yang tersirat, dia tak ada dalam kenyataan ni. Dia berdasarkan fakta. Jadi jawapannya, suhu air meningkat kerana air menerima haba. Itu fakta sainsnya. Okey, kemudian soalan seterusnya, lukis graf untuk menunjukkan corak perubahan yang dinyatakan di B. Ini pun soalan berkait juga. Soalan berkait sebab yang ini dia berkait. Ini pun berkait dengan ini. Jadi kalau kamu salah soalan yang ini, automatik yang soalan C dengan D ni dia tak ada dinilai walaupun betul. Kena hati-hati dengan soalan berkait. Soalan berkait ini B. Okey. Tapi kalau kamu betul di sini, soalan sini tapi salah di sini, yang ini dia akan nilai, ini tak nilai sebab salah. Tapi kalau kamu salah yang soalan sini, soalan B ni, walaupun kamu betul soalan yang ini, ia tak dinilai. Sebab itu konsep pemahaman arahan dalam penyiasatan sains. Okey, kemudian lukiskan graf. Macam mana kita nak lukis graf? Okey, seperti biasa dalam matematik pun kamu dah belajar. Pertama kita kena perhatikan kat sini. Ini. Ini adalah kertas graf. Dia ada kotak-kotak kecil. Okey. Kotak-kotak kecil ni, kotak ni menandakan 1 cm lah. Okey, jadi seperti biasa kita kena berkala lah. Buat gandaan yang sama. Kita kena buat gandaan yang sama. Tak boleh sekejap sini, kejap sini. Okey, graf yang pertama kita mesti lukis garisan mengufuk dan mencancang. Okey, garisan mengufuk dan mencancang. Kemudian kita buat senggat. Okey, buat senggat. Okey, dekat sini cikgu dah ada jawapan. Okey, tengok contohnya. Okey, contoh jawapan dekat sini. Okey, kita dah tuliskan. Okey, pertama kita buat garisan mengufuk dan mencancang. Kemudian ada anak panah. Kemudian ini adalah senggat. Senggatnya dia semua sama. Senggatnya sama. Okey, bawah ni ialah PM. Tadi dah buat simbol PM kan. Mana satu PM? PM dekat jadual tu. Masa dalam kurungan minit. Kalau panjang-panjang lah. Ikut dalam jadual tu. Ikut apa yang jadual tu beri. Okey, bawah ni PM. Atas ni ialah PB. PB tu dekat dalam situ ialah suhu air. Dia tulis suhu air dan kurungan adalah Celsius. Ni kat sini suhu je. Sepatutnya suhu air. Suhu air. Okey, kat sini pun senggatnya pun kena sekata. Senggatnya sekata. Okey, macam mana kita nak buat graf ni? Okey, ini graf ya. Kalau carta palang kita guna peta. Kalau graf kita gunakan garisan. Okey, tengok dekat dalam kita tengok PM, PB, PM, PB. Macam mana yang cikgu ajar tadi.
membaca. Okey, ni minit 1. Minit 1. Ini kita tak boleh tulis 24. Kita kena tulis sekata 20, 40. Jadi yang kecil-kecil, petak-petak kecil yang mewakili 4. 24. Jadi kat sini lah. 24. Kemudian dekat jadual kita tengok minit kedua berapa. Minit kedua yang 42. Inilah 40. Jadi petak kecilnya ialah 2. Sebab petak kecilnya ada 5. Jadi satu petak ni mewakili 2. 2, 4, 6, 4. Mewakili 4 ya. Mewakili 4. Satu petak kecil ni mewakili 4. Okey. Kemudian yang seterusnya 60. 60 memang tetaplah 60 kita buat dekat sini. Sama petak garisannya. Minit 3. Kemudian 60. Okey, itu pangkahan. Kemudian minit keempat 80. Pergi ke atas sampai ke 80, stop. Okey. Biasa kita akan letak pembaris dekat sini. Baru kita tanda. Okey, ini 60. Dan yang kelima ialah 100. Yang sukar ni dekat bahagian sini. Sebab minit yang pertama adalah 24. Jadi dekat sini 20 campur satu petak. Ada naik petak sikit. Sebab satu petak mewakili 4 kan. Okey, dia tak boleh betul-betul berada di 20. Nanti dikira salah. Sebabnya maklumat yang diberi ialah 24. Okey, kemudian yang kedua ni. Minit yang kedua. Masa minit yang kedua ialah minit yang kedua ialah 42. Jadi 42 ni kita letak 42 dekat sini. 40. Kemudian satu petak ni mewakili 4. Jadi dia berada di tengah-tengah lah. Sebab ada 42. Dia bukan berada di kawasan petak yang ini. Sebab petak ni dia mewakili 4. 4, 8, 12, 16, 20. Jadi cukuplah ni ke sini 40. Jadi dia berada di tengah-tengah di antara petak. Sebab dia 42, bukan 44. Kalau 44 kat sini. Dia 42 kat sini. Jadi kamu kena guna pembaris. Letak pembaris ni. Mana? Okey. Ni letak pembaris dekat sini. Baru kamu tengok dekat bawah tu. Naikkan pensel ke atas. Untuk minit kedua. Naikkan ke atas baru kamu tahu dekat mana point dia. Okey, kemudian bila dah tanda pangkal point-point ni baru kamu gariskan lah. Gariskan ini ke sini, ini ke sini. Ikut dia punya pointnya. Jangan bengkok. Maksud bengkok jangan tak selari lah dengan yang kamu tanda. Dia memang kadang-kadang dia memang bengkok sikit. Ikut yang kamu tandakan point-point. Ingat dekat sini ialah PM, bawah PM, PB. Atas ni ialah PB. Ingat PB. B tu berdiri. Maksud tegak, berdiri tegak. PB. Pemboleh ubah bergerak balas. PB berdiri. Ni M. M tu mati di ke bawah dah. Jatuh ke bawah. Ni PM, ni PB. Buat garisan mengufuk dan mencancang. Buat masukkan PM dan PB. Kemudian buat senggat yang sekata. Senggatnya. Jarak yang sekata. Letakkan minit berapa. Ni pun sama senggat yang sama. Sekata dia punya jaraknya. Kemudian baru kamu ambil data yang di sini. Ni minit pertama. Minit pertama suhunya 24. Jadi masukkan di sini. Minit pertama suhunya 24. Ni kat sini 20. Jadi maksudnya dia di petak yang kecil. Atas sikit. Sebab satu petak mewakili 4. Dan seterusnya. Okey. Itu cara kita. Ingat cara melukis graf dia. Biasa 2 markah tu. Okey. Itu untuk lembaran kerja 4.